Kita nak pergi kepada 7.1, sorry 7.2.1, graf laju masa. Kita nak melukis graf untuk laju masa berdasarkan jadual, sebab dia ada dua kaedah sama seperti jarak masa, dua kaedah untuk melukis graf, iaitu jadual dan juga persamaan. Okey, nanti kamu tengoklah balik slide cikgu bagi yang tidak join pada hari Isnin untuk jarak masa. So hari ini kita nak tengok laju masa. So ini sekiranya diberi kepada kamu jadual. Jadual ini telah lengkap diberi di contoh yang ke-10. Okey, ada yang bertanya ke? Cikgu dengar sesuatu. Okey, so ini adalah graf laju masa. So graf kamu telah diberi data dia, telah diberi jadualnya. So yang tinggal kita nak lukis graf lah. Nama pun tajuknya melukis graf. So ini adalah laju, paksi laju dan paksi masa. Untuk melukis graf dia lebih kepada kemahiran plot titik. So ini ialah sifar. Okey, paksi kamu asalan dekat bawah ni. So yang bawah ini adalah paksi masa. So masa yang atas ni 0, 1, 2, 3. Bawah ni ambillah dengan keadaan seragam. Okey, skalanya. Dan yang tepi ini adalah paksi laju 10, 20, 30. Selesai dan kita nak plot. Koordinat kamu yang pertama 0, 0 ataupun sifar, sifar. Itulah kawasannya. Titik pun boleh. Pangkah pun boleh, bintang pun boleh. Janji dia boleh nampak dotted ataupun tanda supaya nanti kita nak sambung graf. Dan yang kedua koordinat dia adalah 1, 10. 1 pada paksi masa, 10 pada paksi laju. So di sinilah 1, 10. So yang seterusnya 2, 20. So 2, 20. Itulah keadaannya. Dan 3, 30. So di situlah keadaannya. Sambungkan titik. So dapatlah graf yang pertama, iaitu graf laju masa berdasarkan jadual. Berdasarkan jadual dia mudah, jadual telah diberi, terus kamu plot sahaja. Sedikit kesusahan apabila diberi persamaan. Muka surat 196 contoh 11. Dia kata kapal terbang yang sedang mendarat. Okey, kapal terbang yang keadaan dia adalah kapal terbang yang sedang mendarat. So bila logiknya mendarat, dia perlahan lah. Dia ada lagi cakap ni cikgu jumpa kapal terbang yang mendarat, dia semakin laju. So logiknya dia semakin perlahan. Okey, so V kamu ialah kelajuan. So V ialah laju dan tempoh masa ialah T. Okey, so tempoh masa T telah diberi kepada kamu persamaan 800, V sama dengan 800 tolak 1600 T. So bila kalau kamu tengok dia mendarat, cikgu dah kata graf dia semakin perlahan. So semakin perlahan, bermaksud graf kamu akan menurun sebenarnya. Okay? Semakin menurun. Kenapa dia menurun? Sebab dia semakin perlahan. Tadi graf kamu memecut, sebab tu dia semakin naik. Okay, apa yang kamu kena buat apabila diberi persamaan, kamu kena bina jadual dan gantikan titik. Okey, gantikan koordinat. Telah diberi kepada kamu persamaan. Kita nak lukis graf. Jadual kamu kena bina sendiri. So macam mana nak bina? So ambillah 0 untuk masa lah. Okey, masa ni terpulang kepada kamu. Mungkin kamu nak try 0, 1, 2 terpulang. Okey, mungkin kamu nak try nilai 0, 1, 2. Tapi cikgu nak try 0, 0.25, 0.5. Kenapa cikgu ambil nilai 0.25 dengan 0.5? Sebab 0.5 kamu dah kosong dekat sini. Kalau kamu ambil 0, 1, 2, mesti 2 kat sini. Bawah ni dah jadi nilai negatif nanti. Okey, so nanti dia jadi lari daripada sepatutnya. Sebab kita nak berhenti pada 0 saja. Okey, so 0 untuk masa kamu ialah T. 1600 darab dengan T, iaitu T kamu 0, so 1600 darab 0, tinggallah laju kamu iaitu V 800. Okay, so apabila kamu masukkan masa kamu 0.25, 1600 darab 0.25,
800 tolak dengan jawapan di belakang, kamu akan dapat 400 dan seterusnya macam itulah. Okey, ni gantikan nilai saja. Masa kamu ialah T. Okey, so laju kamu ialah V. So V ni seharusnya kotak bawah ni kosong lah, tak ada jawapan. So kita nak masukkan, kita nak cari V. So kita masukkan nilai T. So T kamu kosong. So apa yang jadi dekat V kamu keseluruhan? Dapat 800. So masuk T 0.25. So apa yang jadi? So V kamu dapat 400. Masuk T 0.5. So apa yang jadi? T 0.5 dekat sini. So jadilah dekat sini kosong V kamu. Barulah kita boleh plot. Okey, paksi laju dan masa. Sifar masih lagi di sini. 0.25 dengan 0.5 daripada paksi masa dekat atas ni. Dan yang tepi ni adalah 0, 400, 800. Nilai yang dekat sini. Okey, dan koordinat kamu yang pertama ialah 0, 800. 0 pada paksi masa, 800 pada paksi laju. So dia duduk, bukan duduk dekat sini. 0.25 pada paksi masa, 0.25. Laju dia 400. So 0.25. Laju dia 400. So logiknya dia duduk kat sini lah. Okay, dan yang terakhir 0.5, 0.50 duduk dekat sini. Inilah graf menurun. So logiknya kapal terbang kamu sedang mendarat, kelajuan dia semakin perlahan dan graf kamu akan menurun. Okay, tengok kepada keadaan soalan. Cuma kesusahan dia apabila kamu nak gantikan nilai. Okay, gantikan nilai dan nak plot. Tadi dah beri jadual, so terus boleh plot. 7.2.2 yang terakhir sebelum kita tamat. 7.21 kamu dah melukis graf. 7.2.2 kamu mentafsir graf. Bukan apa punya, perkaitan. Ini ingatkan mentafsir graf. So perkaitan. Tak apa, kita tengok perkaitan. Membuat perkaitan antara luas di bawah graf, laju masa dengan jarak yang dilalui dan seterusnya menentukan jarak. Okey. So perkaitan, apakah perkaitan yang cuba kita nak rungkai di sini? Okey, diberi kepada kamu jarak masa. Okay, graf jarak masa. So ini kadar perubahan jarak terhadap masa. Ini sebenarnya lebih kepada revision lah. Okey, lebih kepada perbandingan. Sebelum ni kamu dah belajar graf jarak masa. So kalau graf tengah-tengah ni dia adalah kadar perubahan jarak terhadap masa yang kita panggil sebagai laju. So kamu ada kamu ada laju seragam. Okey. So kamu tengok ini rumus so ini adalah rumus iaitu jarak laju sama dengan jarak bahagi masa yang cikgu biasa guna triangle ni. Okey, ini rumus laju sama dengan jarak bahagi masa. So apa yang cikgu nak bagi tahu dekat sini? Okey, apabila graf jarak masa, okey, tengok elok, apabila graf jarak masa yang tengah-tengah ni kita panggil sebagai kelajuan, okey, ataupun laju, dan dalam laju itu dia ada laju seragam. Okey, laju seragam bila kita terjemahkan laju seragam bermaksud graf kamu apabila graf laju masa, laju seragam bermaksud graf kamu mendatar. Asalnya graf kamu jarak masa dia adalah menaik. Okey, kamu tengok betul-betul So asalnya graf jarak masa dia graf menaik. Tetapi bila kita tukar daripada graf jarak masa menjadi graf laju masa, dia menjadi graf yang mendatar. Okey, kenapa dia jadi macam tu? Sebab kalau kamu tengok dekat sini, graf kamu ni dia menaik dengan kelajuan seragam. Okey, dia memecut dengan kelajuan seragam. Seragam bermaksud dia straight je. Okey, kalau dia tak seragam bermaksud mungkin dia akan ada getaran ataupun mungkin dia akan naik, turun, mendatar dan terus naik. So dia macam tu. So kalau kamu tengok ni graf kamu ni lurus je. Dia memecut dengan kelajuan yang sekata sahaja. Dan bila kita terjemahkan kepada graf laju masa, so dia menjadi graf yang mendatar. Okey, boleh So asalnya graf jarak masa dia menaik, so dia sebenarnya laju seragam.
So bila laju seragam kita terjemahkan kepada graf laju masa, dia menjadi laju yang mendatar. Okey, so inilah yang kita sebut sebagai kadar perubahan laju terhadap masa. So yang kita kenal sebagai pecotan. So inilah kecurunan ataupun ini adalah luas di bawah graf. Bentuk peta inilah luas bawah graf. Okey, bentuk peta ini, so itu adalah luas bawah graf. So habis. So tengok betul-betul jarak masa asalnya straight. Tapi ini konsep ini konsep. So mungkin kamu tak faham sangat, ada murid dia kurang faham apabila tengok konsep saja, dan dia boleh faham apabila menyelesaikan masalah. So kebiasaannya macam itulah. Ada yang tengok konsep pening, tapi bila tengok soalan, okey, barulah boleh faham. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.